Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada petang ini sekali lagi kita akan belajar pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Okey, untuk pembelajaran pada minggu ini, kita buka buku teks pendidikan jasmani muka surat 140. Okey, di bawah tajuk penyalahgunaan bahan. Okey, untuk topik 3.0, okey, di bawah topik penyalahgunaan bahan, kamu akan mempelajari pengaruh rokok, pengaruh alkohol dan juga pengaruh dadah. Okey, standard pembelajaran. Okey, di mana kamu akan memahami pengaruh rokok, alkohol dan dadah kepada diri, keluarga serta masyarakat. Okey, yang kedua, mengaplikasi kemahiran mengelak diri daripada pengaruh rokok, alkohol dan dadah. Yang ketiga, menganalisis kesan bahaya asap rokok kepada perokok pasif. Dan yang keempat, menilai taraf kesihatan individu yang terlibat dalam kegiatan merokok, pengambilan alkohol dan dadah. Okey, pengenalan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, rokok, alkohol dan dadah adalah bahan yang boleh menghayalkan dan memabukkan jika kita ambil, sama ada secara makan, suntik ataupun dengan menghidu. Okey, rokok, alkohol dan dadah akan menyebabkan gangguan kesihatan seperti hilang pertimbangan, cepat marah, bertindak agresif dan mungkin hilang kewarasan akal. Okey, amalan gaya hidup sihat tanpa rokok, alkohol dan dadah dapat menghindarkan diri daripada penyakit berbahaya. Okey, apakah kemahiran yang perlu kita kuasai untuk menjauhi bahan yang berbahaya ini? Okey, ini kemahiran yang kamu perlu kuasai, yang perlu kamu ada untuk menjauhkan diri dari bahan yang berbahaya. Okey, yang pertama, okey, tetapkan pendirian dengan menolak. Okey, jika ditawarkan bahan ini. Tak kiralah sama ada ditawarkan oleh adik-beradik, sahabat, kawan dan sebagainya. Okey, kena menolak, jangan sesekali terima. Okey, yang kedua, gunakan kaedah komunikasi yang berkesan. Okey, dengan menghadiri kempen, menghadiri ceramah, okey, yang menjelaskan tentang kesan bahaya bahan-bahan ini dan kempen mencegah daripada mengambil bahan-bahan yang berbahaya ini. Okey, yang ketiga, tahu memilih aktiviti dan rakan yang baik. So, kenalah pilih aktiviti yang tak ada kaitan dengan aktiviti merokok, mengambil dadah dan pilih rakan yang baiklah. Okey, jangan pilih rakan yang mengambil dadah. Okey. Okey, dengan ini kita dapat mengelak daripada terlibat dengan perbuatan merokok, penagihan alkohol dan juga dadah. Kerana biasanya kebanyakan remaja-remaja ini terpengaruh daripada rakan. Kadang-kadang lepak sama-sama dengan rakan pun mulalah hulurkan rokok. Okey, mula-mula rokok. Okey, bila tak puas dengan rokok, dia akan ambil dadah. Itu yang bahayanya. Okey, cuba elakkan rakan-rakan yang kita ketahui dia menyalahgunakan dadah. Okey, anda perokok pasif. Okey, perokok pasif ni sebenarnya apa? Perokok ada yang perokok aktif, ada yang perokok pasif. Okey, perokok pasif adalah mereka yang tidak merokok, tetapi terdedah kepada asap rokok sekurang-kurangnya 15 minit dalam masa 2 hari untuk tempoh seminggu. Maknanya perokok pasif ni dia tidak merokok, tapi dia terdedah kepada asap rokok. Okay, contohnya ada rakan kita lepak dengan rakan yang isap rokok. Okay, kawan tu isap rokok, bila dia menghembuskan asap rokoknya, kita bernafas. Sambil kita bernafas, kita akan
menyedut asap rokok tersebut. Itu yang dikatakan sebagai perokok pasif. Kita tak merokok, tapi kita menghidu asap rokok. Okey, dia dimaksudkan dengan perokok pasif. Okey, perokok pasif. Risiko 30% kanser paru-paru dan risiko 25% untuk mendapat sakit jantung. Kadang-kadang kita tak hisap rokok, tapi kawan kita melepak dengan kawan yang hisap rokok. Kita tak hisap rokok, tapi bapa kita ataupun abang menghisap rokok. So, kita secara tak langsung terdedah kepada risiko untuk mendapat kanser paru-paru dan penyakit jantung. Okey, tahukah anda 1 jam di dalam bilik bersama dengan seseorang yang sedang merokok seolah-olah kita menghisap 3 batang rokok. Ni kalau bilik yang tertutup. Okey, yang 2 jam berada di ruang merokok di restoran. Kadang-kadang restoran ni dia ada sediakan ruang untuk merokok. Kalau kita berada di situ, walaupun kita tak menghisap rokok, seolah-olah kita menghisap 1.5 batang rokok. Okey, seterusnya, kalau kita berada di kawasan pejabat, selama 8 jam, di mana pejabat tersebut membenarkan pekerja dia merokok, seolah-olah kita menghisap 1.6 batang rokok. Tapi kalau kita berada 24 jam dalam suasana pejabat yang membenarkan pekerjanya merokok, seolah-olah kita menghisap 6 batang rokok. Okey, kalau kita lepak dalam bar lah, contohnya lah. Okey, bar ni kena macam kedai minum. Okey, 2 jam dalam bar yang dipenuhi dengan asap rokok, seolah-olah kita menghisap 4 batang rokok. Itu yang dinamakan sebagai perokok pasif. Kita tak hisap rokok, tapi kita menerima kesan seperti perokok. Sebab walaupun kita tak menghisap rokok, tapi kita menghidu dan menyedut asap rokok itu masuk ke dalam paru-paru kita. Okey, seterusnya kita tengok kandungan bahan dalam sebatang rokok. Kalau kita tahu, rokok ni biasanya ada tembakau. Tembakau kemudian dibalut dengan kertas, letak filter, kemudian jadilah sebatang rokok. Tu rokok kretek. Ada setengahnya rokok yang gulung, dia letak tembakau dalam kertas, lepas tu dia letak dengan cengkeh nak bagi bau wangi, kemudian digulung. Jadilah sebatang rokok. Okay, tapi sebenarnya dalam sebatang rokok tu, tanpa kita sedari, ada banyak bahan. Okay, bahan antaranya butana, kadmium, asid stearik, heksamin, toluen, nikotin, ada amonia, ada cat, ada metanol, ada karbon, arsenik, metana, okay, asid setik dan sebagainya. Ini adalah antara bahan-bahan kandungan dalam sebatang rokok tanpa kita sedari. Okey, seterusnya kita membincangkan tentang kesan ketagihan merokok. Di sini kamu boleh buka muka surat 144. Okey, kesan ketagihan merokok. Okey, antaranya keguguran rambut, kanser, kanser hidung, pereputan gigi, kanser lidah, emfisema, kanser paru-paru, kanser payudara, kanser ginjal, kekuningan di jari, penyakit buiga, mati pucuk, kecacatan sperma, penyakit buiga, psoriasis, mati pucuk, kanser uterus dan keguguran, ulcer perut, kanser pankreas, psoriasis, sakit jantung, osteoporosis, kanser kulit, boleh menyebabkan pekak, kulit berkedut dan juga katarak. Okey, itu adalah antara kesan-kesan ketagihan merokok. Okey, kesan ni kita bukannya boleh nampak secara serta-merta. Okey, kadang-kadang dia mengambil masa bertahun-tahun. Bertahun-tahun barulah penyakit ini kelihatan. Masa tu nak ubat pun dia dah melarat sampai ke tahap yang teruk. Lebih-lebih lagi kanser. Kanser ni jarang boleh dikesan pada peringkat pertama. Kadang-kadang dia dah kesan peringkat yang ketiga. Bila ketiga nak keempat tu dia sangat
sangat cepat. So kalau tak dirawat, kanser ni biasanya boleh membawa kepada kematian. Okey, yang kedua adalah kesan ketagihan dadah. Okey, so dalam muka surat 144 ni juga membincangkan tentang kesan ketagihan dadah kepada individu penagih. Okey, antaranya dari segi psikologi, okey, kesan pada hati, pada peredaran darah, pada sistem sistemik, pada otot-otot, buah pinggang, jantung, kulit, mulut dan juga mata. Okey, di mana untuk psikologi, seseorang akan mengalami insomnia, kelakuan yang agresif, paranoia, perbuatan yang tidak berhenti-henti, kurang selera makan, euforia, mudah marah, pertuturan tidak jelas, pening kepala, kekeliruan, halusinasi, tingkah laku yang keterlaluan, tekanan emosi, sering merasa panik. Okey, untuk masalah pada hati juga, hati pula boleh menyebabkan kerosakan hati. Okey, dalam sistem peredaran darah, tekanan darah yang tinggi menjejaskan saluran darah ke otak. So, bila tekanan darah terlalu tinggi boleh menyebabkan salur darah pecah. Itu yang kadang-kala boleh menyebabkan seseorang mengalami stroke. So, bila mengalami stroke, sebahagian anggota badan mungkin tidak dapat digerakkan. Okey, dari segi sistemik pula akan mengalami hipertermia, malnutrisi, menjejaskan sistem imun. Okey, kesan pada mata, anak mata akan membesar. Okey, kesan pada mulut, masalah gigi yang berketap, seolah-olah macam menggigil. Okey, pada kulit akan berpeluh dan menjadi kebas. Okey, masalah pada jantung pula, penagih akan mengalami sakit dada, jantung berdegup pantas, okey, dan serangan jantung. Okey, kesan pada buah pinggang pula boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Okey, itu adalah antara kesan ketagihan dadah. Okey, yang ketiga, kesan ketagihan alkohol. Okey, bagi peminum alkohol, okey, yang sehingga tahap ketagih, yang pertama dia boleh menyebabkan kerosakan otak. Okey, ketagihan dan stroke. Okey, mata pula akan mengalami masalah kabur penglihatan, dan gangguan percakapan, pendarahan pada kerongkong, gangguan pernafasan, degupan jantung tidak berkala, luka di dalam perut, kerosakan hati, kelemahan otot, kanser usus kecil, luka di dalam usus kecil, mati pucuk bagi lelaki dan ketidaksuburan pada wanita. So, akan menyebabkan pasangan suami isteri sukar untuk memperolehi anak. Okey, dan juga masalah osteoporosis ataupun tulang menjadi rapuh. Itu adalah kesan ketagihan alkohol. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang kesan pengaruh dadah kepada masyarakat, kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga. Okey. Okey, yang pertama kita tengok kesan pengaruh bahan-bahan tersebut kepada diri sendiri. Okey, yang pertama masalah keruntuhan akhlak. Okey, keruntuhan akhlak. Sifat-sifat menjadi tidak baik. Okey, melawan ibu bapa. Okey, mudah bergaduh. Okey, itu masalah keruntuhan akhlak. Melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Okey, itu juga kesan daripada pengaruh bahan-bahan terlarang tersebut. Okey, yang kedua, bagi pelajar pula, dia akan menyebabkan seseorang pelajar itu gagal dalam pelajaran. Okey, kenapa boleh gagal dalam pelajaran? Sebab bila mereka dah mula ketagih, kadang-kala hingga menyebabkan tidak hadir ke sekolah, tidak mahu belajar, mengulang kaji pelajaran pun sambil lewa. Okey, kerja sekolah pun tidak disiapkan. Itu antara faktor mengapa seseorang yang menyalahgunakan bahan ini boleh gagal dalam pelajaran.
Okey, yang ketiga, bagi mereka yang bekerja, okey, prestasi kerja juga akan terjejas. Okey, kenapa boleh terjejas? Sebab bila mereka mengambil bahan-bahan tersebut, dia akan menyebabkan fokus kepada pekerjaan pun hilang. So, bila hilang fokus dalam pekerjaan, boleh menyebabkan prestasi kerja akan terjejas. Okey, dan yang keempat, okey, biasanya mereka ini akan tersisih daripada masyarakat. Siapa yang nak berkawan dengan penagih dadah? Siapa yang nak berkawan dengan penagih alkohol? So, dia akan disisihkan oleh masyarakat. Sebab masyarakat ni kadang-kadang dia takut terpengaruh. Takut anak-anak mereka terpengaruh oleh individu-individu yang menyalahgunakan bahan ini. Okey, kemudian menyebabkan keruntuhan institusi keluarga. Okey, dan yang keenam, bagi mereka yang mengambil dadah, menyalahgunakan dadah, yang menggunakan jarum suntikan, okey, mereka ini terdedah kepada jangkitan HIV. HIV adalah penyakit yang berbahaya. Dia setakat ini belum lagi ada vaksin, belum lagi ada ubat untuk menghapuskan penyakit AIDS ataupun HIV ini. Okey, seterusnya kita akan belajar kesan pengaruh pengambilan bahan terlarang ini kepada keluarga. Okey, yang pertama, boleh mencemarkan maruah dan nama baik keluarga. Okey, andai kata kita hisap rokok, menyalahgunakan bahan, hisap dadah. Okay, so, orang akan mencemuh keluarga tersebut. Dia akan tanya, okey, anak siapa yang ambil dadah tu? Mestilah anak si Polan. So, yang dapat malu adalah ibu dan bapa. Yang kedua, memusnahkan harapan ibu bapa. Okey, kebanyakan hampir semua ibu bapa, okey, mahu anak-anak mereka berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, berjaya dalam keluarga, okey, berjaya dalam kehidupan. Sekurang-kurangnya boleh menjaga ibu bapa apabila mereka tua. Tapi kalau kita dah terpengaruh dengan dadah, okey, harapan ibu bapa ni akan musnah. Okay. Yang ketiga, hubungan mesra antara ahli keluarga akan terjejas. Okay. Biasanya penagih dadah ni dia akan mengasingkan diri daripada keluarga. Dia hidup dengan kawan-kawan mereka ataupun hidup dalam dunia mereka sahaja. So, hubungan mesra sesama ahli keluarga akan terjejas. Okey, dan yang keempat, bagi mereka yang telah berumah tangga, okey, hubungan rumah tangga akan menjadi porak-poranda. Akan berlaku perselisihan faham, pergaduhan dalam rumah tangga hingga menyebabkan berlakunya perceraian antara pasangan suami isteri dan boleh menyebabkan anak-anak menjadi mangsa, kurang mendapat kasih sayang. Okey, dan kelima, perpisahan atau perceraian antara ahli keluarga akan berlaku. Kemudian bila dah bercerai, masing-masing ikut haluan masing-masing, pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak akan berlaku. Ini bagi mereka yang mengambil dadahan lah, penyalahgunaan bahan. So, dia fokus ada duit pun untuk membeli dadah. So, tanggungjawab terhadap anak-anak akan terabai. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, kesan pengaruh dadah, rokok dan alkohol kepada masyarakat. Yang pertama, kekurangan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja kerana anggota penagih dadah ini dia lebih banyak berhayal selepas ambil dadah daripada bekerja. Okey, rancangan pembangunan negara akan tergendala kerana kurangnya tenaga kerja. Peningkatan kadar jenayah dan gejala sosial. Kadar jenayah, rompakan, ragut, kecurian akan berlaku, akan meningkat sebab penagih dadah ni kadang-kala mereka tak dapat bekerja, tidak bekerja. So, nak dapatkan duit untuk membeli dadah, biasanya mereka melakukan kegiatan jenayah.
Okey, kemudian kehilangan bakal pemimpin. Remaja-remaja ni sebenarnya adalah bakal pemimpin pada masa hadapan. Tapi kalau mereka ni dah mula terjebak, terdedah kepada penyalahgunaan bahan, penagihan dadah, sebenarnya kita dalam kerugian sebab bakal mungkin sepatutnya mereka-mereka inilah yang akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. So kita kehilangan bakal pemimpin. Kemudian yang kelima, kos pemulihan yang tinggi. Kadang-kadang mereka ni nak dipulihkan tapi kos dia sangat tinggi. Kemudian bila dah keluar daripada pusat pemulihan, ada sebagainya yang kembali semula ke gejala yang asal. Mereka mengisap dadah kembali. So, bila masuk lagi ke pusat pemulihan, kos untuk pemulihannya akan menjadi semakin tinggi. Okey, nilai budaya masyarakat akan musnah. Okey. Tugasan kamu untuk minggu ini. Okey, so saya beri satu tugasan. Okey, buat satu poster berkenaan kempen hidup sihat tanpa rokok, alkohol dan dadah. Okey, buat dalam kertas A4 pun dah mencukupi. Okey, ini adalah tugasan secara individu. Okey, bila dah siap, hantar pada atau sebelum 19 Mac 2021. Okey, bersamaan hari Jumaat. So, saya bagi tempoh 5 hari. Okey, untuk siapkan. Okey, kalau dah siap, okey, snap gambar dan send pada grup. Okey, poster tu jangan dibuang. Okey, tampal dalam buku. Okey, so nanti bila sesi bersemuka, saya akan kumpul buku untuk menyemak. Okey, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, diharap kamu beroleh manfaat daripada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.